Siapa masih ingat lagi dengan program komedi di Astro Warna, iaitu Karut Komedia? Okey, untuk tahun 2020 ianya kembali, namun ditukarkan kepada Panggung Karut. Apa agaknya kelainan pada tahun ini? Dengannya pelakon ditukar, cerita pun diolah sedikit, namun konsepnya masih lagi sama. Untuk tahu lebih lanjut, jom kita temu bual pengarah dan juga penerbit. Nak tahu lebih lanjut tak? Kalau nak tahu, jom kita terjun Panggung Karut. Kita memilih untuk nak menukar nama program itu, dengan sendirinya kita juga mestilah mengisinya dengan pertukaran yang lain kan. Isi pengisian juga bukan sekadar tajuk sahaja kan, judul saja. Panggung Karut ini dia benar lebih luas, masanya lebih panjang. Kita dalam sejam setengah. Kisah kita isikan dengan 2 cerita. Satu cerita ada 4 segmen, artinya ada 8 segmen. Satu cerita yang berlainan, satu cerita yang menggunakan pelakon yang sama. Core dia adalah Dikir Barat kan. Tetapi kali ini kita tambah sedikit elemen baru dalam Dikir Barat. Kita gunakan dikir moden dengan dikir secara tradisinya. Dikir moden ini kita menggunakan muzik band untuk mengenai dikir. Jadi ada 2 dikir yang kita tunjukkan di sini. Setiap minggu kita adakan satu segmen yang kita namakan Sahabat Panggung Karut, iaitu kita menjemput bakat-bakat baru dalam apa bidang sekalipun. Main juggling ada, silap mata ada, apa saja yang kita anggap bakat yang perlu kita ketengahkan. Saya juga mengikuti Karut Komedia sebelum ini. Dan bila dah ditukar ke Panggung Karut ini, abang tak rasa ke mungkin akan ada sedikit orang akan macam nanti ini Karut Komedia ke Panggung, walaupun dah berbeza. Dan mereka tahu jika sebelum ini kebanyakannya pelawak. Dan bila dah ada macam abang cakap tadi, ada elemen baru which is masuk pelakon apa semua. Mungkin abang untuk penerimaan tu pula bagaimana bang? Abang rasa bang? Sekiranya pihak stesen memberi ruang yang cukup pada Panggung Karut untuk memperkenalkan dirinya kepada orang, saya rasa itu lebih selesa dan lebih adil kepada Panggung Karut sih. Kalau nak judge Panggung Karut dengan hanya 2, 3, 4 episod saja, saya rasa sukar. Sebab program ini datang daripada program yang dah sedia ada, yang dah sedia kuat. Compare pada penonton itu tentu ada. Dia bukan satu program baru kan. Tapi kalau diberi ruang, kita bagilah dia satu musim. Jadi dalam satu musim tu dapat develop cerita kita, penonton dapat develop penerimaan dia nak mesra, nak kenal orang tu. Jadi dia tidak akan datang secara tiba-tiba. Kalau pelawak tadi orang dah mesra dengan dia daripada pertandingan yang ada. Tetapi dari sudut kemampuan, Rosamno mampu. Tapi dah soal menerima itu saja. Betul, kalau Rosamno boleh ke dia buat soal menerima. Tapi dari sudut penilaian tidak ada beza Rosamno dengan pelawak. Sebab ini pentas pelawak, sebagai pelakon dia mesti mampu untuk bawa watak apa saja sekalipun. Biasanya dia orang dijemput sebagai pelakon, tapi alhamdulillah saya tahun ni saya dijemput sebagai director untuk mengarah diorang, dan itu adalah watak saya dalam lakonan tu nanti. Sebab tadi pun TV Sabri Yunus ingat director betul. Tak, itu watak. Tapi sebenarnya ini adalah first time lah saya join Panggung Karut. Cuma yang saya tahu, dia ada 2 sketsa yang melibatkan orang kata sketsa komedi tapi banyak motivasinya. Ajak dah biasa dah dengan pentas lakonan seperti ini. So bagaimana Ajak kalau untuk mungkin cabaran ke apa ke untuk kali ini, apa yang Ajak rasa dari segi peribadi Ajak ni? Cabarannya sebab kali ni saya digandingkan dengan orang-orang hebat seperti Datuk Rosamno, ABU, juga dibantu dengan Eliza, dan juga kalau kita tengok Abang Sabri Yunus juga antara orang yang terlibat dalam ni. Jadi saya rasa macam ni satu cabaran untuk saya lah. Saya tak boleh main-main sangat lah. Karut ni saya tengok pelakon-pelakon ni banyak yang hormati skrip, jadi kita kena ikut skrip dan cerita yang diorang dah buat. Selaku pelakon, lepas tu bergandingan pula dengan saya dengar kabar dengan pelakon-pelakon yang serius macam Rosamno, semua Datuk Rosamno. So bagaimana Ajak nak add par dengan diorang? Yelah, Ajak seorang pelawak, walaupun Ajak saya tahu dah biasa dengan dunia lakonan ni. Bagaimana? Alhamdulillah saya okey, tapi saya nampak macam diorang yang kekok.
Adalah, saya pun dah kenal Datuk Rosyam sebelum ni. Kenal sini-sini saya, Abang Ebi pun saya rapat sebelum ni. Jadi untuk kerjasama tu tak ada masalah, sebab kita orang pernah berhubung bukan saja daripada kerjasama untuk industri je. Kita orang pernah juga dari segi berniaga, dan pernah juga dari segi nasihat pun. Dah anggap abang lah diorang tu. Macam tu lah orang kata. Senang lah kerja diorang. Macam mana Naim boleh terlintas untuk menyertai panggung karut ini? Perkara paling pertama sekali sebab Naim rasa benda yang menarik kat dalam ni adalah pemeran dalam ni sendiri. Kita ada Uncle Sabri Yunus, Uncle Bius, Ivan Rosyam Noor and Azhar Azmi. Semua tu ni kita kadang-kadang memang nama-nama yang solid dekat dalam industri Malaysia ni kan. So Naim rasa pun Naim masih lagi baru dan Naim dapat timbul banyak lagi pengalaman dengan diorang. And the reason why Naim buat benda ni pun sebab Naim nak try to explore new things. Sebab Naim tak pernah tengok Naim sisi sebagai seorang bahagian komedi pula. So this time around untuk kita cubalah, kalau macam ada feedback yang baik ke tak baik ke, Naim nak terima. Sebab apa Naim nak tahu kat sama ada Naim capable of doing it ataupun tak. So macam mana bila bergandingan dengan pelakon otai dan juga pelawak? So nak kena melawak kan. So bagaimana Naim? Saya rasa saya ikut je diorang ya. Sebab kalau kita pun takut nak bagi punchline, tak confident sangat. Tapi day by day setelah kita berminggu-minggu bersama, like kita orang jalankan the chemistry, semuanya mengikut keselesaan masing-masing. And bekerja dengan semua orang ni, kita tak rasa macam bekerja, kita macam bermain dekat satu, macam kita kat satu pentas ni kan. And saya rasa ini adalah salah satu daripada pengalaman yang takkan lupakan lah untuk bekerjasama dengan orang-orang hebat dalam industri ni, insyaAllah. Okey, tadi saya dah interview pengarah dan juga pelakon. Kali ni saya nak interview orang kuat juga, penerbit. Jom. Assalamualaikum. Boleh ganggu sekejap? Boleh. Mungkin boleh kenalkan diri tak untuk penonton yang ingin tahulah. Okey, saya Raiza Effendi bin Yusof. Saya sebagai penerbit lah untuk rancangan Panggung Karut ni. Okay, saya Benjamin Sawang. Saya penerbit penyelaras untuk Panggung Karut. Dari segi idea pula, bagaimana boleh kata orang tu untuk meluluskan Panggung Karut ini? So bagaimana, apa yang boleh dikongsikan sikit lah dengan perubahan yang baru inilah? Dari segi idea tu, sebenarnya idea ni adalah daripada pihak production dan juga Abang Sabri. So kita mendapat persetujuan yang sama, di mana kita pun memang hari-hari juga berjumpa, dalam seminggu banyak kali lah jumpa Abang Sabri untuk bincang, sebab kita nak buat pembaharuan. So sebelum ni macam kita pakai pelawak, yang ni memang pakai pelakon-pelakon biasa. Task dia tu agak susah sikit. Lawak ni adalah bukan sebenarnya daripada pelawak juga, dia mungkin daripada skrip, dialog dan pergerakan orang. So kita cubalah benda ni, so tengok kalau menjadi-jadilah. So kita nampak dalam episod sampai ke episod 7 yang kita dah rekod sekarang, kita nampak benda tu boleh sebenarnya. Bukan tak boleh, boleh. Untuk season pula, ada berapa season untuk kali ini? Okey, untuk yang ni sebenarnya kita ada 4 episod saja sepanjang bulan November ni. Lepas tu kita ada 4 episod. Lepas tu selepas raya kita akan ada 3 lagi episod lah. Tengok macam mana. Kalau rating dia itulah, minta tolong kalau rating dia naik, dan at least kita akan tambah lagi lah dia punya season dia. Juga kita tengok reaksi penonton lah, macam mana penerimaan dia orang lah. Setakat ni dah berlangsung 3 minggu 3 minggu sambutan dia okey kak? Sambutan okey. Mula-mula memang orang tak boleh terima kadang-kadang, sebab kita dah tak pakai pelawak kas-kas yang dulu kan, pelawak kan. Tapi sekarang kita pakai pelakon-pelakon biasa. Tapi lama-lama dia macam sampai episod kedua, episod ketiga orang dah boleh terima. Pre-pro pula, maksudnya persediaan untuk merealisasikan program Panggung Karut ini mengambil masa berapa lama kak sebenarnya? Sebulan setengah sebelum show ni kita shoot pun, kita dah start untuk brainstorming untuk apa semua. Dan yang mainkan peranan penting dalam ni Abang Sabri juga, sebab dia adalah pengarah persembahan. Kita ambil dia sebab kita tahu drama-drama dia banyak yang tak pakai pelawak, tapi drama tu tetap komedi kan. So itu yang kita cuba inject benda tu dalam kita punya rancangan lah. Orang sentiasa akan banding kenapa pelawak punya pelawak best daripada pelakon, tapi sebenarnya benda tu kita pun boleh buat pelawak sebenarnya. Semua orang boleh buat lawak, cuma benda tu is very subjective. Kita rasa benda tu best, tapi ada setengah orang rasa tak best. Benda tu subjektif. Satu lagi cabaran kita orang, kita buat dalam waktu PKPB kan. So tak ada audien apa semua. Respon dia tu susah nak dapat kan. Kita tak tahu secara langsung atau tak secara langsung kan dapat. Lepas tu kalau nak bandingkan dengan program-program lain pun, tak ada penonton untuk rancangan komedi, susah juga nak berlawak. Support Panggung Karut kita setiap Jumaat pukul 9 malam di Astro Warna dan Warna HD. Terbaik. Baik, jangan lupa untuk tonton Panggung Karut bersama saya Ajak dan pelakon-pelakon serta pelawak-pelawak yang hebat di Astro. Assalamualaikum, saya Ajak dan saya tidak sombong. Jangan lupa untuk saksikan Panggung Karut setiap Jumaat jam 9 malam hanya di Astro Warna dan Warna HD. Saksikan Panggung Karut di Astro Warna Jumaat malam 9 malam.